Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani Asia dan malam ini kita akan memfokuskan perbincangan bagaimana pemulihan ekonomi yang sedang digerakkan oleh negara kita Malaysia dan malah seluruh dunia selepas pandemik COVID-19 ini perlu menumpukan bidang industri kecil dan sederhana ataupun PMKS kerana inilah enjin pertumbuhan bagi kebanyakan negara termasuk juga di negara kita Malaysia. Dan yang terkini apabila Perdana Menteri China misalnya dalam laporan yang dibentangkan dalam Kongres Rakyat Kebangsaan ataupun NPC baru ini bahawa China menyasarkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% bagi tahun ini 2023. Jadi untuk melihat perkara ini Dr. Muhammad Ikhwan Aziz, Pengarah Institut Perusahaan Kecil dan juga Sederhana ISMI, Universiti Malaysia Kelantan UMK. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, Dr. Encik Nazri. Terima kasih kerana Dr. sudi berkongsi apa yang kita perlu segerakan, gerakkan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang boleh disandarkan kepada PMKS. Dan saudara Zhang Hong, iaitu Satria kita, wartawan kumpulan media Cina CMG yang kini berada di Beijing. Apa khabar Satria? Baik, terima kasih Nazri. Terima kasih kerana kita akan berbicara yang perkara yang paling penting yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat dan juga hubungan dua hala antara Kuala Lumpur dan juga Beijing ini. Jadi mungkin sebagai permulaan Zhang Hong atau Satria nak komen tentang kenyataan Li Keqiang yang mengatakan bahawa China menyasarkan hanya sekitar 5% pertumbuhan KDNK China, yang kita sedia maklum ekonomi China terkesan teruk akibat polisi zero COVID dan juga COVID-19 yang melanda dunia. Jadi adakah ini satu angka yang relevan, signifikan dan sebenarnya mungkin kalau ikut cara tertentu mungkin pertumbuhan ini mungkin lebih kecil ataupun lebih besar. Bagaimana sebenarnya yang dari perhatian media-media negara China berkaitan dengan kenyataan Perdana Menteri China ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita tahu kalau IMF dia ada satu jangkaan, iaitu kalau ekonomi atau GDP China pada tahun ini mungkin pertumbuhannya akan mencapai 5.2%, iaitu masih tinggi sedikit kalau berbanding dengan sasaran China punya. Tapi kalau kerajaan China kali ini menetapkan satu sasaran, saya rasa itu lebih sederhana dan untuk mudah diwujudkan. Kerana kita tahu kalau pada beberapa tahun yang lalu kita menghadapi banyak unsur yang tidak tentu. Mungkin sasaran yang ditetapkan tinggi-tinggi akhirnya juga dengan gangguan berbagai unsur dari dalam negara dan luar negara akhirnya susah untuk tercapai. Dan oleh itu sekarang pada tahun ini kita mengeluarkan satu sasaran yang sederhana untuk memulihkan keyakinan dari berbagai pihak. Dan ada satu unsur yang besar lagi, saya rasa memanglah sekarang ekonomi di China sudah pulih, itu berdinamik lagi. Tapi kita perlu melihat kepada itu situasi di global. Kita tahu masih ada banyak macam isu geopolitik dan juga ada macam sekatan yang semakin ketat dari Amerika Syarikat kepada China. Kita tahu kalau dulu kita sudah ada itu perang perniagaan yang dimulakan oleh bekas Presiden Donald Trump. Dan kalau setelah Joe Biden menjawab jawatan Presiden Amerika Syarikat, sebenarnya tidak ada perubahan yang besar meskipun ada banyak bantahan dari pihak perusahaan di Amerika Syarikat. Bahkan kalau sekatan terhadap macam Huawei atau berbagai syarikat-syarikat yang baru turut tersenarai dalam itu dihitamkan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Oleh itu kita perlu ada satu jangkaan. Mungkin pada tahun ini situasi di global ini mungkin tidak begitu memuas hati. Oleh itu, kalau sasaran kami untuk tahun ini tidak mungkin terlalu tinggi. Kita pun boleh lihat, kalau sekarang kita melihat kepada berbagai tempat di macam pantai laut di timur dan selatan China punya, biasanya di sana ada banyak kilang-kilang untuk mengeluarkan produk atau barang yang diperlukan di pasaran Eropah, di pasaran Amerika Syarikat. Tapi sekarang keadaan adalah memang kita punya itu kapasiti untuk mengeluarkan cukup banyak produk, tapi banyak kontrak dari Eropah, dari Amerika Syarikat dibatalkan. Kemerosotan ekonomi tempatan. Kalau kita lihat Eropah, dia sekarang memang masih mengalami itu krisis tenaga. Dia ada keperluan yang lebih
desak. Oleh itu sebenarnya dia keperluan terhadap banyak produk-produk harian atau dikeluarkan oleh China sekarang sebenarnya dibatalkan, dikurangkan. Oleh itu banyak kapal kargo mereka memilih tunggu di pelabuhan di China punya, tunggu nanti kontrak dipulihkan untuk langsung boleh berlepas dari sini. Dan kalau kita lihat kepada pelabuhan di Singapura sekarang, pelabuhannya sudah menjadi kosong, tak ada kontainer. Dia dulu merupakan satu, kita tahu itu hub, Ya. itu transit, ya, perdagangan antarabangsa. Banyak kapal kargo akan pergi ke sana dan kontainer masuk keluar di sana cukup sibuk baru memperlihatkan satu ekonomi yang cukup bertenaga di dunia ini. Tapi sekarang semuanya memperlihatkan satu isyarat, yaitu ekonomi di dunia pada tahun ini mungkin masih akan menghadapi satu kemerosotan. Jadi menghadapi masalah macam ini, oleh itulah saya rasa kerajaan China kali ini tahun ini menetapkan satu sasaran yang sederhana, yaitu pada 5%. Tapi 5% ini kalau Ya. kita fikir kembali kepada Ya, betul. KDNK atau GDP China yang sedia ada ini cukup berskala besar. 5% ini pun kalau jumlahnya cukup besar, kita tidak mungkin kembali kepada pesan yang macam 100% pada 10 tahun yang lalu. Pada masa itu, kalau ekonomi atau GDP China pun belum menjadi begitu besar, menjadi entiti ekonomi kedua terbesar. Oleh itu saya rasa 5% kalau sasaran ini boleh dicapai pada tahun ini pun cukup signifikan. Ya, signifikan itu. Okey, bagi kita Malaysia, Dr. Ikhwan, mengapa sasaran ini yang sederhana dinyatakan oleh Perdana Menteri China ada relevannya dengan ekonomi negara kita Malaysia, kerana sejak kita dalam era kataupun endemik ini, walaupun dunia masih bergelut untuk membangunkan semula ekonomi, tetapi 2021-2022 pertumbuhan kita agak tinggi, tetapi kita tidak boleh bersorangan kerana kita merupakan negara dagang dan pertumbuhan kita juga banyak bergantung bagaimana permintaan dari negara-negara yang mengimport ataupun yang kita ekspor apa juga produk yang dikeluarkan para AKS kita. Pandangan Dr. Ikhwan. Okey, terima kasih Saudara Nazri dan Saudara Nazri. Zong. Okey, so basically apa yang kita dapat lihat, Malaysia dan China merupakan rakan dagang bukan baru. Dia merupakan rakan dagang yang lama dan sejak daripada zaman dahulu kala. So untuk kita lihat daripada sini, kita dapat lihat peranan China bersama Malaysia ni memang sangat besar. Yang mana kalau kita lihat ni, China di antara merupakan rakan dagang yang terbesar selepas US. So kita lihat dengan adanya kesan efek daripada China, mungkin akan beri kesan kita yang agak signifikan lah kepada kita. So jadi kita juga di Malaysia mengharapkan satu pertumbuhan yang sangat signifikan terhadap China, supaya ini kita usahawan-usahawan di Malaysia dapat memberi satu pertumbuhan yang positif. Okay, kita dapat tahu yang China sedang giat untuk menguatkan dia punya bagaimana lokal punya usahawan, dan juga kita kalau tengok dari segi sudut Malaysia juga, kita tengok bagaimana usahawan di Malaysia, kerajaan kita juga sedaya upaya untuk mempertingkatkan proses menaik taraf usahawan-usahawan kita, sama ada dari segi sudut digitalisasi, dari segi sudut inovasi. So kat sini di sini kita boleh lihat kepentingan hubungan dua hala ni dalam untuk memajukan usahawan bersama di antara Malaysia dan China. So memang kita amat pentingkan hubungan ini, supayanya hubungan kita ni dapat ditingkatkan, supayanya apabila China juga meningkatkan dia punya keluaran, so kita juga dapat mendapat manfaat yang baik di sana. Ya, bagi Dr. Ikhwan, apa bidang-bidang tumpuan para PMKS kita untuk segera memodernkan industri mereka, menambah nilai kepada perkhidmatan mereka, melakukan transformasi digitalisasi dan juga automasi kepada cara mereka bekerja dan juga melakukan transaksi bisnes. Kerana jika kapasiti China itu sudah pun full swing, mungkin dalam setahun, 2 tahun akan datang, IKS kita ataupun para industri kita akan jadi tumpuan bagi peniaga China, kerana kita sudah bersedia ketika itu. Dan
kerana kita bergerak pantaslah untuk melakukan modernisasi dan sebagainya, jadi transaksi itu lebih mudah. Tanpa bersemuka mereka melakukan hubungan antara B2B ataupun business to business. Begitu juga industri-industri yang boleh match dengan perkhidmatan dan sebagainya. Jadi mengapa ini perlu direbut oleh para industri di Malaysia? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Okey, industri di PKS ni memang kita tidak dapat nafikan bahawa kita agak sekarang ni kita masih dalam fasa untuk pengembangan. So jadi apabila China sedang secara mengembangkan dia punya teknologi automasi dengan secara pantas, Malaysia juga perlu untuk tingkatkan segera. So bidang utama yang kita boleh lihat sama ada dari segi sudut makanan, services, perbankan. Ini yang mana kita untuk memastikan setiap proses yang dilakukan oleh usahawan ni dapat dilakukan dengan pantas supayanya setiap market yang kita ada ni kita dapat rebut dengan cepat dan baik agar kita tidak ketinggalan. Okey, apa yang kita lihat ni kerajaan sedang very serius lah untuk menjadikan usahawan kita ni melalui bantuan-bantuan yang kita lihat sama ada dari segi transformation, bantuan dari segi sudut digital dan juga bantuan dari segi sudut kita punya transformasi perniagaan yang mana akan memodernkan kita punya usahawan ni supaya dapat bergerak dengan lebih pantas dan juga dapat menjadikan kita punya ekonomi ni dengan keadaan lebih baik. Ya, bagi Satria, melihat hasil pertemuan para pemimpin utama China di Beijing dalam Kongres Rakyat Kebangsaan NPC, apa bidang tumpuan China dalam fasa pemulihan ini? Kerana dunia menjangkakan akan berlaku kemerosotan ekonomi seperti mana yang dilaporkan ataupun dijangkakan oleh IMF dan juga Bank Dunia misalnya. Apa bidang tumpuan yang akan menjadi pacuan ataupun tumpuan bagi industri-industri di negara China, Satria? Ya, saya rasa yang satu yang menjadi tumpuan baru-baru ini di China adalah penyelidikan asas. Ini penyelidikan asas sebenarnya dulu memang mungkin ramai orang tak faham apa itu, tapi kalau kita boleh lihat macam kalau ketika pandemik itu melanda, kita perlu mengeluarkan vaksin, tapi kita perlu ada penyelidikan asas terhadap genom itu virus, barulah boleh tahu apa itu data genetiknya dan untuk mengeluarkan vaksin. Itu jadi inilah merupakan macam penyelidikan asas. Oleh itu sekarang sebenarnya kalau China sekarang memang amat mementingkan dalam bidang ini supaya kita ada boleh berdikari dalam bidang teknologi, khususnya dalam teknologi tinggi macam chip 5G hingga nanti mungkin akan cepat datang lagi teknologi baru dalam 6G. Dan dalam bidang ini kita tengok kalau sebenarnya kita tahu kalau Amerika Syarikat atau Eropah mungkin sekarang hubungan perdagangan dengan China ada sedikit gangguan atau merosot. Tapi pada masa yang sama, kita perlu melihat iaitu ASEAN menjadi nomor pertama yang sudah mengarahkan Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat menjadi rakan dagang nomor 1 bagi China. Saya rasa dalam bidang ini kita pun mesti boleh menyaksikan Malaysia, Vietnam, berbagai negara-negara di Asia Tenggara mereka sudah menjalinkan hubungan rakan dagang yang semakin rapat dengan China. Dan kalau produk-produk atau perdagangan antara kedua pihak bukanlah hanya fokus kepada banyak macam bidang pertanian yang perdagangan yang mungkin peringkat rendah tinggi sedikit. Sebenarnya kita perlu lihat kita sudah ada banyak kerjasama yang cukup peringkat yang dalam teknologi yang cukup tinggi. Saya masih ingat pada mungkin tahun 2021 atau ketika ada pandemik melanda kepada kilang chip elektronik dimuat di Malaysia, ini langsung membawa impak kepada industri pengeluaran kereta elektronik di China punya. Kerana kalau tiada chip itu elektronik disediakan dari kilang di Malaysia, kita pun tak boleh mengeluarkan itu kereta elektronik. Sekarang memang China mendapat keunggulan dalam bidang ini, tapi ini perlu ada satu rantaian pergaulan yang antarabangsa punya. Oleh itu saya rasa sebenarnya ketika Amerika Syarikat atau Eropah mereka mungkin
menarik balik sedikit hubungan dengan China. Ini memberi peluang kepada ASEAN, kepada Malaysia untuk kita boleh mencari lebih banyak atau meneroka lebih banyak bidang baharu untuk kita melaksanakan kerjasama. Mungkin kita dalam kerjasama ini pada masa yang sama juga akan membantu meningkatkan teknologi berdikari kita kedua-dua negara. Okey, ini yang saya rasa the low hanging fruits ataupun benda yang boleh kita kutip segera bagi negara kita Malaysia. Dr. Ikhwan, kalau Satria katakan tadi bidang-bidang teknologi terbaru, misalnya pengeluaran chip untuk 5G dan akan datang dengan 6G bagi kenderaan menggunakan tenaga elektrik EV, dan kita juga mahu menarik pelaburan-pelaburan berteknologi tinggi seperti EV dan juga menggunakan tenaga yang diperbarui dalam bidang, contoh dalam bidang digitalisasi 5G dan sebagainya. Mengapa Malaysia perlu satu langkah ke hadapan untuk menarik syarikat gergasi Cina, Huawei lah, Alibaba ataupun Geely, kalau kita sedia maklum apa yang berlaku pada Proton apabila endemik dan ketika COVID itu, industri pembuatan kereta Proton tergendala sebentar akibat kekurangan spare part ataupun bahan-bahan utama komponen untuk membuat kereta Proton di kilang kita di Shah Alam dan juga di Tanjung Malim. Mengapa ini boleh menjadi satu pengajaran dan ruang syarikat Malaysia dan juga Malaysia secara umumnya boleh menarik pelaburan-pelaburan yang selama ini bertumpu di Eropah dan Amerika Syarikat, tetapi syarikat ini akan kembali ke ASEAN seperti mana Satria katakan tadi, Dr. Ikhwan. Okey, apa yang kita boleh lihat di sini, Malaysia memang perlu melangkah satu ke hadapan, yang mana kita dari segi reporting, kita dapat reporting daripada Bank Dunia yang mengatakan bahawa Malaysia sedang berada dalam fasa, iaitu fasa paradoks, yang mana kita dalam ketandusan penjanaan pendapatan. So jadi kita Malaysia perlu menilai apa ruang-ruang yang baru ataupun dipanggil penjanaan pendapatan baru bagi negara Malaysia untuk diterokai. So, dengan adanya hubungan baik di antara Malaysia dan China, kita boleh lihat satu usaha sama, contohnya macam Proton dan Geely, dan kita dapat lihat satu usaha sama, iaitu daripada BYD yang bawa masuk kereta elektrik di Malaysia. So dengan adanya usaha sama ini, kita dapat lihat membawa seiring dengan China dan bersama, supayanya kita tidak ketinggalan dari segi sudut usaha sama, perniagaan dan juga dari segi sudut teknologi yang ada. So dengan adanya usaha sama ini, Malaysia dapat catch up lah untuk kita punya perniagaan ni, supayanya Malaysia dapat seiring bersama China dan juga dapat menjadi satu hub, iaitu peluang-peluang yang baru untuk diteroki. Segala kita lihat sebelum ni, kita dapat lihat Malaysia, MITI, daripada MITI sendiri, dia membawa masuk Tesla dan membawa masuk Amazon punya perniagaan. So mungkin kita boleh teroki juga bersama China, iaitu teknologi-teknologi baru seperti drone, seperti teknologi agriculture dan sebagainya, supayanya kita dapat meningkatkan kita punya pendapatan negara dengan lebih baik. Ya, mungkin Satria nak berkongsi sedikit. Misalnya dalam bidang security makanan ataupun food security, seperti mana Dr. Ikhwan katakan tadi, itu industri makanan ataupun agro makanan. Kemungkinan China mengimport lebih banyak makanan kerana populasi China sentiasa mahukan lebih banyak makanan dan juga security makanan diberikan tumpuan untuk menanggung populasi yang semakin besar di negara China. Tetapi China bukan hanya mencari sumber tetapi juga melabur dalam bidang teknologi agro makanan ini yang mungkin boleh dikongsikan ataupun dipindahkan teknologinya dengan pelaburan-pelaburan bernilai tinggi ke negara kita Malaysia. Mungkin Satria nak komen tentang itu, di mana kekuatan China dalam bidang food security ini yang boleh dikongsikan dan juga diambil kesempatan oleh Malaysia. Ya, sebenarnya kita tahu memanglah kalau keselamatan makanan ini merupakan satu cabaran yang cukup besar bagi
China sebenarnya kalau setiap tahun kalau itu dokumen nombor 1 yang dikeluarkan oleh kerajaan China mestilah mengenai pertanian. Dan ini sudah memperlihatkan beri pentingnya pertanian di China. Dan kalau kita lihat dulu mengapa China boleh dikatakan masih cukup terjaminlah dalam bekalan makanan ini, justru karena dulu kita ada banyak peruntukan dalam penyelidikan asas, dan akhirnya kita tahu kalau Profesor itu Yuan Rongping sangat terkenal di China, dia akhirnya berjaya mengeluarkan itu padi kacukan. Padi kacukan ini sudah meningkatkan pengeluaran itu padi 3 kali ganda berbanding kalau tahun 1950-an itu baru penubuhan Republik Rakyat China. Dan ini sudah menjadi satu, boleh dikatakan asas bagi kita boleh berdikari dalam bidang tersebut. Dan hingga sekarang sebenarnya meskipun Profesor Yuan Rongping sudah meninggal dunia, tapi penyelidikan mengenai padi kacukan ini masih diteruskan. Dan hingga sekarang kita sudah cuba untuk menanamnya di tepi laut dan juga di kawasan yang dekat dengan padang pasir. Semuanya sudah berjaya. Jadi ini akan menjadi saya rasa salah satu unsur untuk menjamin makanan keselamatan bagi China punya. Dan satu lagi kita tahu meskipun begitu China masih itu mengimpor banyak itu bahan makanan, bahkan benih-benih dari luar negara. Tapi kita tahu kalau benih ini sebenarnya dimonopoli oleh beberapa syarikat yang terbesar di barat. Oleh itu ketika dia mungkin dia pada awalnya dia secara percuma menyediakan benih yang berkualiti tinggi kepada petani-petani di China. Tapi ketika kita sudah tengok dia benih ini ada keunggulannya dan berbagai kalau benih yang kita punya asli sudah tidak boleh branding dengannya, kita sudah biasa menanam benihnya, dia akan menjual benih ini dengan harga yang begitu tinggi. Dan kalau kita diam-diam simpan itu benih tersebut untuk menanam sendiri, dia akan mendakwa ini sudah melanggar itu hak harta inteleknya dan minta itu ganti rugi yang cukup besar. Oleh itu saya rasa sekarang ini bukan hanya untuk mengimpor bahan makanan. Kita perlu ada teknologi atau penyelidikan sains dalam pertanian ini untuk memegang semua macam benih atau berbagai jenis bahan makanan yang lain dalam tangan kita sendiri, barulah boleh menjamin keselamatan makanan kami rakyat sendiri punya. Ya, mungkin akhir sekali Dr. Izzuan, kalau kita boleh menjadi pengekspor utama musang king atau durian, apa juga produk hiluran dari durian ke negara China, kerana kualiti kita sudah pun diiktiraf tertinggi dalam produk berasaskan durian oleh negara China, mengapa tidak kita satu langkah ke hadapan lagi dalam bidang-bidang teknologi agro makanan? Selain daripada kita mengekspor, kita juga menjadi rakan terbaik China untuk bidang R&D agro makanan, kerana keterjaminan makanan ini satu isu yang besar dan apa yang berlaku ketika era COVID itu jelas kita tak cukup, kita mengimport berbilion, 60 bilion saban tahun. Tetapi kemungkinan dengan negara seperti China kita menjadi rakan dagang utama, mengapa dalam hal keterjaminan makanan ini kita perlu satu langkah ke hadapan lagi untuk memastikan kita menjadi rakan terbaik untuk memindahkan teknologi, kita juga dapat mengimport dan juga mengeksport bidang-bidang tertentu dalam agro makanan. Dr. Izzuan. Okay, apa yang kita dapat lihat, memang China juga merupakan pengimport terbesar dan Malaysia juga kebanyakannya dia mengimport juga makanan seperti beras, tepung dan sebagainya. Kita boleh lihat apa yang kita boleh lihat dari sini, Malaysia perlu menerokai ruang-ruang research and development, iaitu food security yang lebih baik dan lebih optimum, yang mana kita ingin memastikan setiap bukan sahaja kita dapat membekalkan makanan kepada rakyat Malaysia, Betul. kita dapat juga dapat memberi satu sumbangan kepada negara luar, iaitu kita ekspor produk kita di luar dengan keadaan kualiti yang tinggi seperti musang king dan sebagainya. So apa kat sini contohnya kita boleh lihat dari segi sudut, tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menilai keadaan dari segi sudut iklim. Kita dapat lihat kebanyakan iklim kita sedang berlaku agak agresif, yang mana banjir dan sebagainya. Selain daripada teknologi optimization untuk makanan,
kita juga perlu ada satu mekanisme dalam memastikan makanan kita itu selamat supaya tidak terganggu dengan virus dan sebagainya. So ini amat penting bagi kita untuk kita tahu, dan Malaysia perlu menerokai ruang-ruang ini supaya dapat menjadikan bukan sahaja dapat membekal, juga dapat menyelamatkan untuk makanan-makanan ataupun food security dengan lebih baik dan serta optimum. Okey, itu tadi perbincangan yang amat menarik dalam aspek memacu modernisasi dan juga pembangunan yang lestari berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di negara China. Terima kasih Satria Zhang Hong, wartawan kumpulan media China CMG. Terima kasih Dr. Muhammad Ikhwan Aziz, pengarah Institut Perusahaan Kecil dan juga Sederhana Universiti Malaysia Kelantan UMK dalam perbincangan dalam agenda Awani Asia malam ini. Itu sahaja bersama saya Nazrika. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.